Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Memberi komen-komen yang baik, mendoakan akak untuk sihat. Terima kasih. Semoga doa ini akan berbalik kepada yang mendoakan. Hari ini akak akan ceritakan satu kisah seram yang dialami oleh seorang tukang rumah. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah tukang rumah ni adalah pengalaman seram seseorang yang bekerja sebagai tukang rumah. Kerja dia menukang, membina dan juga renovate rumah. Boleh juga upahkan dia untuk repair pipe-pipe air yang bocor ataupun tersumbat ataupun seangkatan dengannya. Bila sebut bidang kerja macam ni, kita akan fikirlah bidang kerja ni dipelopori oleh kaum lelaki. Memang pengalaman ni dilalui oleh seorang lelaki yang berusia lingkungan hujung 40-an. Akak gelarkan lelaki ni sebagai Abang Bahar. Abang Bahar ni sebelum PKP dulu, dia kerja di sebuah kuari. Mudah nak uruskan kewangan kata dia. Cukup bulan, gaji ada. Kerja-kerja menukang persendirian ni tak tentu pendapatannya. Kalau ada yang nakkan khidmat daripada Abang Bahar ni, maka adalah pendapatan. Kalau tak ada, maka tak adalah pendapatan. Pernah juga Abang Bahar ni langsung tak ada pendapatan selama beberapa bulan. Masa tu sedang PKP, seluruh dunia sedang alami krisis yang sama time tu. Masa tu jugalah ramai pekerja-pekerja diberhentikan atas alasan yang sangat banyak, termasuklah Abang Bahar sendiri. Alasan bos besar mereka nak kurangkan pekerja sebab projek banyak yang terbatas. Apa nak diletirkan? Ramai lagi yang turut terkesan, termasuklah dalam bidang perniagaan kecil-kecilan dekat tepi jalan mahupun di kedai-kedai makan. Masa ni lah Abang Bahar dia gunakan kebolehan dia menukang rumah untuk mencari rezeki. Masa PKP adalah sikit-sikit hasil pendapatan untuk sara keluarga. Bantuan pun ada, tapi takkanlah nak harapkan bantuan yang tak seberapa tu. Semasa PKP tu jugalah salah seorang penduduk yang tinggal berhampiran dengan rumah Abang Bahar telah mengalami kebakaran di bahagian dapur. Masa tu dah hujung-hujung PKP, bukan PKP yang pertama tau, PKP yang kedua kalau tak silap. Atas kecuaian pemilik rumah tersebut, makanya sebahagian dapur pemilik rumah tersebut telah rosak teruk. Bila kebakaran yang asalnya kecil je merebak besar sebab satu tong gas di dapurnya tu dah meletup. Habis segala bumbung dengan dinding di bahagian belakang dekat dapur tu musnah teruk. Boleh dikatakan totally belakang tu memang dah tak boleh nak buat apa dah. Pemilik rumah tu dia warga asing, tapi dah lama bermaus tautin di taman perumahan tu. Malahan dah terlalu akrab dengan penduduk dekat situ, termasuklah dengan family Abang Bahar sendiri. Atas permintaan tuan rumah yang kaya tu, Abang Bahar diminta untuk renovate semula bahagian dapur 100%. Maknanya struktur dinding yang bahagian tengah juga perlu diketuk sepenuhnya untuk digantikan dengan dinding yang baru. Jadinya banyaklah kerja-kerja yang perlu Abang Bahar buat. Tambahan pula masa tu Abang Bahar kerja seorang diri sahaja.
maka agak sukarlah nak siapkan secepat mungkin. Walaupun tuan rumah bagi tahu, boleh tak tolong cepatkan siapkan dapur tu sebab saya nak buat kenduri doa selamat. Abang Bahar tak boleh nak janji, tapi bolehlah diikhtiarkan, usahakan untuk segerakan bina semula dapur tu. Setelah dapat kata sepakat, maka Abang Bahar pun mulalah menukang. Dia mulakan kerja-kerja dia apa semua macam biasa, keperluan dikira. Lepas tu dia pula yang pergi beli keperluan tau. Cuma kali ni Abang Bahar dia minta dilanjutkan waktu kerja hingga ke tengah malam sebab dia nak cepat siapkan dapur tu kan, nak guna cepat. Jadi Abang Bahar perlu bekerja sehingga malam. Tuan rumah benarkan kerja-kerja yang nak dilakukan tu, tapi kalau boleh jangan sampai mengganggu jiran-jiran tu. Maksudnya jiran kiri dan kanan. Maklumlah kan kerja-kerja menukang ni kalau malam-malam mengganggu sangat. Okey, dari situlah bermulanya pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh Abang Bahar. Satu malam, minggu yang kedua Abang Bahar kerja malam, saya ingat Abang Bahar lah. Abang Bahar perasan ada seseorang sedang berdiri di tempat longgokan bata di belakang rumah tersebut. Bila Abang Bahar jenguk tengok, memang betul ada seseorang sedang berdiri dekat situ. Abang Bahar tanyakan, siapa tu? Tapi seseorang tu terus je menghilang. Abang Bahar anggap mungkin jiran sebelah kot, nak tengok kerja-kerja Abang Bahar. Jadi tak adalah apa-apa yang mencurigakan Abang Bahar pada waktu tersebut. Selesai kerja, setakat yang mana mampu je Abang Bahar selesaikan pada malam tu, Abang Bahar pun startlah motor untuk balik ke rumah. Agak pelik pula malam tu sebab motor Abang Bahar tiba-tiba tak boleh bergerak. Enjin boleh di start tapi motor je yang tak boleh gerak. Tengok tayar okey je, tak ada pun yang pancit. Tapi kalau pancit sekalipun, takkanlah sampai langsung tak nak bergerak motor tu. Abang Bahar tak naklah pulas minyak motor tu rem kuat tengah malam. Kalau rem motor confirm lah ganggu penghuni sekeliling. Tak pasal-pasal pula tuan rumah dapat masalah dengan jiran-jiran. Jadinya Abang Bahar dia pulaskan minyak motor dia tu pada tahap yang paling selamatlah, maknanya sampai tak menimbulkan kemarahan orang. Itulah yang tak ada nak bergerak kot motor dia. Tapi tak logik lah kalau kita pulas pun mesti dia nak bergerak juga kalau dah masuk gear kan. Lepas tu Abang Bahar dia turun motor tadi kan, dia nak tengok dia punya tayar pancit ke tak. Sekarang Abang Bahar nak naik pula motor tu, naik semula. Tiba-tiba Abang Bahar dia nampak dekat lampu motor nun jauh depan lampu motor dia tu, dia nampak ada seseorang berdiri dalam keadaan tegak je, dan orang tu terus berdiri dekat depan motor Abang Bahar. Maksudnya macam mana? Maksudnya memang dia nampak sayup-sayup lah orang tu, bukan betul-betul jarak yang paling dekat, jarak yang agak jauh jugalah. Masa tu lampu motor Abang Bahar memang betul-betul suluhkan pada seseorang tu. Abang Bahar dia malas nak kisahkan orang tu. Jadinya Abang Bahar pun dia pusingkan motor dia untuk lalu di laluan bertentangan dengan orang tu. Gambaran perumahan taman dia macam ni. Dekat belakang rumah kan dia ada lorong untuk lori sampah lalu tu. Kalau kita duduk kat bahagian rumah tengah, kita bolehlah pilih nak lalu keluar ikut jalan kiri ataupun jalan kanan. Itulah yang akak cakap tadi, seseorang tu berada di bahagian kiri jalan. Jadi Abang Bahar dia pusing lalu ikut belah kanan lah masa tu. Selesai dengan part di rumah tu, bila Abang Bahar dah mengambil jalan yang tidak ada seseorang tadi berdiri. Jadi selamatlah, alhamdulillah sampai je kat rumah. Sesampainya Abang Bahar dekat rumah, dia terus bagi salam dan terus masuk rumah macam biasa. Selepas dia dah basuh-basuhkan kaki dekat depan rumah dia, ada satu tong biru besar yang dia tadahkan air dekat betul-betul depan rumah Abang Bahar tu. Tong tu masih berada dalam pagar sebab rumah Abang Bahar belum dipasangkan awning depan. Jadinya adalah ruang untuk ditadahkan air dalam tong biru tersebut. Dekat situlah Abang Bahar dibasuhkan kaki dia time tu.
Masa Abang Bahar tengah basuhkan kaki dia, tiba-tiba air dalam tong tu berkocak dengan sangat kuat. Walhal tak ada pun perkara-perkara yang kasar. Maksudnya tak ada objek yang jatuh dalam tong tersebut semasa Abang Bahar sedang jiruskan kaki dia. Dan juga masa tu Abang Bahar memang yakin dia tak ambil air, maksudnya cedok air dalam tong tu dalam keadaan yang kasar, macam saja-saja duk macam tu. Seolah-olahnya ada seseorang cuba untuk menyakat Abang Bahar dengan sengaja untuk percikkan air tu dengan kuat. Macam tu lah. Tapi langsung tak nampak objek apa yang jatuh kat situ tau. Memang merecik sampai satu muka Abang Bahar. Macam tu. Abang Bahar dia malas lagi nak fikir sebab penat bekerja seharian, ulang alik ke rumah, lepas tu ulang alik pergi ke rumah yang direnovate tu. Sebab segala urusan Abang Bahar yang buat. Urusan pergi hardware semua dia buat. Jadi ulang alik balik rumah tu untuk dia balik mandi, makan, solat semua. Jadi banyak benda yang perlu dilakukan oleh Abang Bahar seorang je. Dia dah terlalu penat sangat. Abang Bahar dia terus mandi, lepas tu dia terus tidur. Sebab solat isyak dia dah dahulukan sebelum tu. Abang Bahar dia terlena dalam bilik utama, sementara 3 orang anak Abang Bahar masing-masing tidur bersama, di mana yang 2 orang lelaki tidur bilik yang sama dan seorang perempuan tidur bersendirian di bilik yang satu lagi. Mereka sekeluarga ni bukan yang jenis tidur lepak dekat ruang tamu. Jadi mereka tidur dalam bilik masing-masing. Tapi malam tu anak perempuan Abang Bahar tak boleh nak lena selepas dia dengar ada suara perempuan berbisik betul-betul dekat tingkap bilik dia. Clear tau, didengar suara berbisik tu. Sebelah tepi bilik dia tu ada sikit tanah sepanjang bangunan rumah teres tu. Jenis rumah tengah yang ada sikit ruang dekat tepi rumah. Boleh bayangkan tak? Anak perempuan Abang Bahar masa tu dia berusia 17 tahun. Dek kerana tak selesa dengan bunyi bisikan perempuan tu, anak Abang Bahar ni tak dapat nak tidur dah lepas tu. Dia berjegil mata dia sambil menunggu untuk mengantuk. Cepatlah tidur. Lepas tu dia tunggu, cepatlah lena. Tapi sayang sangat dia dah tak boleh nak lena. Hati dia dah rasa berdebar. Dan dia ada dengar kemudiannya bunyi orang seret cangkul. Macam tu lah, dia dengar clear tau. Seret cangkul. Anak Abang Bahar ni dia tahu memang itu bunyi orang seret cangkul. Sebab dia biasa buat macam tu. Bila mana ayah dia minta ambilkan cangkul dalam bilik stor kecil dekat bahagian belakang rumah, memang dia akan seret, dia takkan angkat. Itu PL dia. Jadi dia boleh alert pada bunyi yang pelik pada malam tu. Ana akak gelarkan sebagai Ana ya. Ana dia mula rasa takut dan dia pergilah ketukkan pintu bilik Abang Bahar. Tapi tak ada pula Abang Bahar ni nak sedar, nak bukakan pintu bilik. Ibu dia dengan ayah dia memang tak dengar ke Ana tu duk ketuk-ketuk pintu. Ana masa tu dia dah tak berani dah nak tidur seorang diri dalam bilik dia. Dia terus tuju dekat sofa panjang yang terletak di ruang tamu. Syukur Alhamdulillah gangguan tu tak lama tau. Ana dia berjaya lelap dekat atas sofa tersebut. Esoknya Ana bagi tahulah ibu dengan ayah dia. Abang Bahar dapat rasakan aduan Ana tu memang betul dan ada kaitan dengan penampakan seseorang yang dilihat Abang Bahar sebelum ni. Abang Bahar tak nak keruhkan keadaan tau. Jadinya Abang Bahar bagi alasan itu mungkinlah gangguan tu datang menyinggah je, salah dengar kot. Macam-macam alasan yang Abang Bahar bagi untuk kuatkan semangat anak dia. Mendengarkan kata-kata Abang Bahar tu, ibu dengan Ana ni dia tak adalah nak panjangkan hal tersebut. Sehinggalah malam seterusnya Abang Bahar kerja malam lagi. Abang Bahar diganggu dengan bunyi bata yang dicampak di depan pintu dapur tempat dia sedang lakukan kerja tu. Bunyi sesuatu benda tajam kemudiannya didengar diseret di cermin tingkap
dapur tersebut. Sebab cermin tikap tu dia masih ada lagi kat situ. So dia dah dia orang kata dipasang oleh Abang Bahar lah. Jadi cermin tu dia jenis cermin daun yang sekeping, tapi bukan jenis kayu tau, jenis yang kaca. That's why lah bila dengan sesuatu yang agak tajam, dia akan berbunyi lain macam sikit. Tak tahan dengan banyak gangguan, maka Abang Bahar dia bagi tahu tuan rumah dia nak siapkan rumah tu di siang hari sahaja. Tuan rumah rasa tak puas hatilah sebab kenduri doa selamat dah tak lama dah. Takkanlah tak boleh siapkan cepat Abang Bahar macam tu. Desakan demi desakan membuatkan Abang Bahar ni terpaksa mengaku dia dengan keluarga dia diganggu dengan seseorang yang nampak macam perempuan. Tapi sebabkan penampakan tu jauh, tak pastilah sama ada betul-betul perempuan ataupun tidak. Peliknya, tuan rumah langsung tak peduli dengan pengakuan Abang Bahar tu. Malahan, tuan rumah tetap menekan untuk siapkan cepat rumah tu. Saya tak nak banyak alasan. Saya ada doa selamat nak buat kenduri semua bagai. Tapi Abang Bahar ada dengar tuan rumah yang perempuan lah yang marah-marah pada suami dia time tu. Dia dengar perbualan mereka. Dia kata, saya dah bagi tahu kan, rumah ni banyak setan. Saya tak nak beli rumah ni sebelum ni. Awak nak juga beli rumah ni kan? Banyak sial lah ni rumah. Terbakarlah, hantulah. Rungut tuan rumah yang perempuan yang kahwin dengan suami dia berbangsa Cina. Tahu? Tak nak dengar masalah rumah tangga orang, makanya Abang Bahar dia start motor dia and dia pun baliklah ke rumah dia untuk rehat. Selepas asar, barulah Abang Bahar ni sambung balik semula kerja-kerja dekat rumah tersebut. Tuan rumah yang perempuan tu pun dia perasan. Pagi tadi hingga ke selepas asar, barulah Abang Bahar ni buat kerja. Macam mana nak siap cepat rumah ni kalau macam ni? Kata tuan rumah tersebut. Abang Bahar dia pun bagi tahulah, isteri saya jatuh sakit, kena kacau di dapur rumah saya. Saya buntu rasa, kenapalah kerap sangat kami diganggu. Tuan rumah tu jawab, dalam dunia ni banyaklah hantu. Kenapa nak takut? Kalau kita takut, dia lagi sukalah kacau. Dia seolah-olah macam tak memahami situasi Abang Bahar. Panas je telinga Abang Bahar bila dengar perkataan yang dituturkan oleh perempuan tu satu persatu. Ya betul, buat apa nak takut? Tapi kalau yang jenis lemah semangat, memang akan terkesan lah dengan benda-benda macam tu. Lainlah kalau hari-hari tengok, tak adalah pula terkesannya. Tu Abang Bahar sendiri merungut tau. Sambil-sambil jawab macam tu, Abang Bahar dia tiba-tiba terfikir, apa yang buatkan tuan rumah ni langsung tak takut ya? Hari-hari tengok agaknya. Dia fikir macam tu lah. Abaikan perkara yang sedang berlaku. Abang Bahar ni dia kena juga selesaikan tugas dia secepat mungkin. Dia yakin gangguan tu datangnya dari rumah tersebut. Setidak-tidaknya dari kawasan berdekatan. Dah tak kerja malam kan, maka tak adalah risau yang bukan-bukan keluarga Abang Bahar. Sebab Abang Bahar ada dekat rumah setiap malam. Tapi malam yang hampir-hampir nak siap dapur tu, Abang Bahar dikejutkan dengan jeritan kuat anak lelaki dia. Anak lelaki dia umur 9 tahun. Anak lelaki Abang Bahar ni kata nampak hantu perempuan berdiri dekat tingkap dapur. Buruk sangat muka dia, macam kena simbah dengan asid. Sebab kebetulan anak-anak zaman moden ni mudah terdedah dengan gadget, maka banyaklah info yang tak sepatutnya mereka tahu. Mereka akan tahu, termasuklah muka orang yang kena simbah dengan asid. Sebab itulah anak lelaki Abang Bahar ni cakap macam tu. Abang Bahar dia dapat bayangkan gambaran yang diberitahu oleh anak dia tu. Abang Bahar minta mereka sekeluarga tidur bersama-sama malam tu di ruang tamu sebab risaukan ada gangguan yang lain pula. Mereka bukan jenis tidur ruang tamu tapi terpaksa. Memang betul ada yang lebih teruk datang mengganggu mereka. Abang Bahar sendiri nampak perempuan muka buruk tu masa nak ke dapur, nak pergi minum air. Buka je lampu dapur, terus tercegat. Perempuan tu betul-betul berdiri depan mata Abang Bahar. Seram tak tahu nak gambarkan macam mana. Abang Bahar buka langkah sambil dia istighfar dan dia pergi dapatkan anak-anak dia yang lain termasuk isteri dia.
Kemudian Abang Bahar dia ajak mereka ni mengaji bersama-sama pada malam tu. Tak boleh jadilah kalau mereka pula yang ternampak macam tu kan. Abang Bahar risaukan anak dia yang nak exam SPM, risaukan isteri dia yang lemah semangat, takut perkara tu mengganggu nanti. Alhamdulillah, semasa mengaji bersama dan selepas mereka mengaji bersama tu, tak ada penampakan apa-apa sehingga ke pagi. Abang Bahar rasa ada yang tak kenalah dengan rumah yang sedang dia renovate tu. Selepas tu Abang Bahar buat keputusan nak ajak seorang budak muda ikut bantu dia siapkan rumah tu. Cepat-cepatlah rumah tu perlu disiapkan. Itulah bisik hati dia. Alhamdulillah juga sebelum kenduri dah dapat siap. Tapi kenduri tu tak jadilah pula. Tuan rumah tiba-tiba pindah keluar dan menghilang. Tahu-tahu je rumah tu dah terjual. Memang Abang Bahar ada perasan rumah tu ada letakkan tulisan for sale dekat bahagian pagar. Tapi tak banyak tanyalah sebab dah tak ada urusan dengan tuan rumah kan. Sehinggalah tahun ni juga, tahun 2023, baru-baru ni lah, ada yang buka cerita bagi tahu pemilik rumah tu ada bomohkan suami dia supaya tunduk dengan dia. Betul atau tidak, itu antara dia dengan Allah lah. Sebab dia juga beragama Islam dan dia sedia maklum akan dosa bersekongkol dengan syaitan tu semua. Hantu perempuan tu tak ada dah selepas pemilik rumah tu pindah. Ada ketidakperkaitan antara isteri tuan rumah tu dengan hantu tersebut. Memang Abang Bahar betul-betul tak boleh nak nyatakan kesahihan dia. Cuma yang jelasnya, langsung tak ada kelibat hantu perempuan tu selepas mereka sekeluarga dah pindah. Kata-kata isteri tuan rumah tu bahawa rumah tu ada setan. Betul atau tidak? Dia terjawab bila pemilik baru rumah tu sampai sekarang langsung tak diganggu dengan mana-mana hantu. Mereka aman je, elok je tinggal dekat rumah tu. Jadi, kita mampu menilai dengan pelbagai andaian tentang hantu tersebut. Tak ada bukti sekiranya betul sangkaan beberapa orang kawan-kawan isteri pemilik asal rumah tu yang bagi tahu dia ada ambil setan sebagai pendamping. Apapun, dia harus berbalik kepada Allah kerana perbuatan itu adalah syirik, khurafat dan berdosa. Kita yang tahu ni janganlah ikut kata hati nak teka suami sekalipun. Janganlah sampai rosakkan akidah sendiri. Buruk akibatnya nanti. Sekian. Sekian sahaja untuk kisah pada kali ini. Apa yang baik kita ambil sama-sama jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk kita ambil sama-sama jadikan sebagai sempadan. Terima kasih kepada semua kerana sudi dengar dari awal sehingga akhir. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Jangan lupa like, share dan subscribe.